السميع العليم اللهم إنك نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami berhimpun secara maya pada petang ini di bengkel Format Factory yang penuh dengan keberkatan, menadah tangan memohon petunjuk darimu ya Allah agar kami sentiasa menjadi hamba-hambamu yang diredai. Mudahkanlah urusan kami pada saat ini untuk belajar dan menguasai apa yang akan kami pelajari demi menambah nilai kemahiran profesion kami sebagai guru. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon perlindungan dan pertolongan daripadamu ya Allah agar wabak COVID-19 yang telah melanda setahun lebih ini adalah merupakan ujian daripadamu ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami. Bantulah kami ya Allah, hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah. Angkatlah dan hapuskanlah wabak COVID-19 ini daripada kami semua. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, peliharalah kesihatan tubuh badan kami, akal fikiran kami, kurniakanlah ketenangan kepada kami, jauhilah kami daripada resah, gelisah dan kepayahan dalam apa jua urusan harian kami. Ya Allah, Ya Karim, Ya Mujibur Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami akan kembali untuk selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan kepada kami dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan kepada kami daripada segala musibah di dunia ini ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Safi'i di atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum memulakan sesi majlis ilmu ini, dijemput Yang Berusaha Puan Sanafiza binti Salim, Pengetua Cemerlang SMK Seri Perak untuk menyampaikan sepatah dua ucapan. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hidayah selaku MC hari ini ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Cik Syahul ya sebagai penceramah pada petang ni, barisan pentadbir dan guru-guru semarak yang hadir bersama-sama dalam bengkel kita pada petang ini. Okey, so tahniah ya tim sebab berjaya untuk melaksanakan satu lagi bengkel pedadin dan masuk yang ketiga tak salah saya ya. Okey, so terima kasih pada yang hadir ni untuk mendapatkan ilmu dan juga untuk mereka yang mungkin untuk menambah dan meningkatkan saja ilmu yang ada dalam bidang yang akan kita ceburilah pada petang ni. Pada Cik Syahul, terima kasih banyak sebab ini adalah orang kata apa tu our nak kata apa ya, first steps lah kot towards membawa semarak kepada pembestarian. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit insya-Allah ya. Okey, dan terima kasihlah pada support yang kita dapat daripada pihak PPD lah pada Cik Syahul ni. Thank you so much. Dan kepada tim, terima kasih banyak atas effort yang tak putus ni. Insya-Allah kita akan ada round 2 ya insya-Allah. Dan kepada cikgu yang melibatkan diri juga tahniah saya ucapkan. Semoga kita dapat orang kata apa tu keberkatannya lah ya dalam kita menuntut ilmu kita dalam bidang ini pada petang ini insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sanafiza atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kini tibalah masanya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Syahul Hamid bin Abdul Muttalib untuk memberikan ceramah dan tunjuk ajar mengenai aplikasi Format Factory. Dipersilakan. Okey, terima kasih pada pengerusi majlis ya. Yang saya hormati Puan Sanafiza binti Salim, Pengetua Cemerlang SMK Seri Perak, barisan pentadbir dan guru-guru lah. Okey, sebab ini bengkel jadi kita tak buat
secara formal lah, santai lah. Jadi saya akan tunjuk skrin lah. Sebelum tu saya terangkan dululah kenapa saya galakkan guru-guru guna format factory lah. Okay, sebenarnya untuk record skrin ni ada banyak program lah yang kita boleh guna. Ada cikgu dah biasa guna skrin record dalam PowerPoint. PowerPoint yang versi baru lah yang 2019 ke atas ataupun Office 365 dah boleh record PowerPoint. Ada muka video kita dalam PowerPoint tu. Cumanya dia mesti dalam environment PowerPoint lah. Jadi kalau kita nak tunjuk yang lain daripada PowerPoint dah tak boleh. Dia akan tunjuk slide dan juga kita terangkan pada slide tu lah. Itu yang masalah PowerPoint lah. Lepas tu kita ada Loom. Ada Loom. Loom pun boleh record screen. Tapi Loom ni dia renyah kena daftar kita punya ID. Baru kita boleh download dia punya video yang kita buat tu. Okay, jadi bila kita pakai yang format factory ni, install je. Jadi install je terus boleh guna lah. Jadi senang je. Okay, saya share screen dulu untuk cikgu tengok. Okey, sebelum saya mulakan tunjuk yang saya punya, saya nak beritahu dulu PPD Helai Perak ni ada YouTube. Okay, saya tunjuk dulu YouTube PPD Helai Perak. Kalau nak search kat Google macam tu lah YouTube PPD Helai Perak. Okey, dah ada channel. So dalam ni kita dah letak ada 2 playlist lah Playlist ikut subjek yang banyak cikgu Helai Perak lah dah sumbangkan ikut subjek sejarah, sains, dekat Islam dah banyak lah. Cikgu Amiruddin pun ada sumbang dalam matematik tambahan. Okey, kalau yang tutorial kita ambil playlist yang ini Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Helai Perak. We can't manage work like dah this. start iklan. That's why I use Okey, channel kita ni dah start iklan sebab dia punya subscription dah banyak lah. Okey, kalau tengok tajuk yang format factory ni ada dah dalam ni iklan. Kalau kita buka dia punya tajuk dia tutorial ni. Okey, yang ini tutorial mudah record screen komputer menggunakan format factory. Jadi kalau hari ni masih tertinggal lah apa yang saya tunjukkan, boleh buka YouTube channel PPD Helai Perak lah untuk tengok balik cara-cara dia. Tapi senang je Okey, yang tu nanti cikgu boleh cubalah Okey, yang sekarang ni saya tunjuk yang format factory pula lah Okey, saya share sekali lagi, saya share desktop semualah. Okey, kita buka Google. Buka Google semula Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikutlah Kalau nak cari dekat komputer masing-masing tu bolehlah kita cari format factory. Bukan Google. Okey. Bila dah nampak yang ni, yang pertama ni lah dia punya alamat dia PC Free Time. Okey, klik format factory tu. Dalam ni ada banyak produk, yang lain tu tak payah tengok dulu. Kita tengok yang format factory saja. Tekan view detail. Okey. Lepas tu boleh tekan download lah. Tekan download ni. Okay, kita buat, saya tunjuk terus sama macam tuan-tuan puan-puan yang akan guna nantilah. Bila kita tekan download, nanti dia ada kat bawah ni. Dia punya file yang sedang download, bergantung pada kelajuan internet lah Kalau saya punya ni dalam seminit lah. Okay, kita tengok sama-sama
Okay, bila dah lengkap ni, boleh open when done lah. Ataupun kita klik 2 kali kat sini. Nanti dia akan jadi setup. Okay, bila dia keluar pop-up ni, tekan yes lah. Okay, yang pertama ni, cikgu tekan next. Okay. Yang ini pun license agreement, tekan next. Yang ini tak payah ubah, okay, boleh next. Okay, yang ini cikgu tekan decline sebab kita tak nak install yang lain. Yang ini tekan decline. Yang ini pun boleh tekan decline nanti PC berat pula, banyak software lain dia install. Kita nak ambil format factory saja. Kalau saya laju beritahu tapi saya rasa tak laju ni Kita tekan next je. Tunggu dia install dalam komputer lah Okay, bila dah siap, boleh tekan finish lah Launch format factory, finish. Jadi dia akan buka lah program tu kat bawah ni. Okay, program format factory ni dia ada banyak ada macam-macam. Dia boleh tukar format video, dia boleh compress jadi file size dia kecil, dia boleh joinkan video, dia boleh splitter video yang panjang dia boleh pecahkan, boleh crop, banyak yang dia boleh buat. Tapi yang saya nak tunjuk hanyalah screen record je. Okay. Jadi bila dah buka program tu boleh tekan screen record. Nanti okay, dia keluar ni lah. Ini screen record. Okay, kalau tak ada kat sini pun, okay, saya tunjuk contoh lain ni, saya pangkas dulu. Tekan dekat start ni. Dari format factory, ada screen record. Jadi kita tak buka yang lain-lain, kita ambil screen record je. Tekan screen record tu. Okay. Output folder, kalau hard disk C cikgu besar lagi, biar je lah dia dekat C lah. Kalau tak muat, boleh tukar folder lain. Macam saya ni, hard disk saya dekat D lah. Jadi dia akan pergi dekat D. Cikgu boleh tukar ke yang lain lah dekat setting ni. Okay. Dekat setting, kalau hard disk cikgu ada 2 C dengan D, C kecil, letak dekat D lah macam saya. Saya letak kat D. Sebab hard disk saya yang C tu kecil. SSD kan yang laju tu, saiz dia kecil je. Jadi kalau kita rakam video banyak sangat, nanti penuh lah. Jadi kat sini tempat tukar dia. Okay. Ini yang dah anak saya record lah. Dia record kelas apa. Selain daripada record PDP, kita boleh record PDP orang Anak saya kelas tuition tu, dia tak sempat tengok, dia record je. Nanti dia boleh tengok kemudian Okay. Pening tengok banyak. Okay, kat sini Okay, untuk langkah seterusnya, kalau saya tunjuk, jadi saya kena off dulu screen kamera dekat sini lah. Okay, saya off dulu kamera sini. Okey, dekat sini kita tekan kamera. Nanti dia keluarlah kamera kat sini So size kamera ni kita boleh adjust. Tak bersamanya lah. Tapi dia bentuk dia petak lah. Okay. Kalau loom, dia akan bulat. Cantik sikit. Tapi susah nak guna. Jadi saya tunjuk yang ini, format factory. So kamera ni dah ada kat sini. Jadi kita nak tunjuk apa kat murid, kita boleh mulalah Kalau kat sini dah start mula, kita record. Akan contoh, kalau sekarang ni saya tekan record ni, dia akan mula rakam lah Okay, kita cuba Saya tekan record. Okey, sekarang ni dia dah rakam. Jadi kita boleh tunjuk kat murid apa. Kalau PowerPoint, kita buka lah PowerPoint.
Okay, buka PowerPoint. Ambil satu slide. Kita ceritalah ya. Dekat slide ni kalau kita nak besarkan yang video ni bolehlah pindah-pindah Kita buat slide show. Okey, nah kita terangkanlah pada murid kan apa yang kita nak cerita dekat setiap slide ni. Dengan muka kita ni lah, kalau slide tu ganggu, tergeraklah video ni ke sini kan. So, ceritalah kat murid apa konten dalam ni. Kalau ganggu lagi, gerak lagi. Jadi maksudnya kita sentiasa berinteraksi dengan murid lah. Kalau kita tunjuk PowerPoint. Tapi kalau bila dah jadi macam ni, kita boleh tunjuk macam-macam lah kan. Yang RBT, program coding dan sebagainya. Dia tak terikat pada PowerPoint. Ini contoh je lah PowerPoint kan. Bila dah siap, okay, PowerPoint ni kita dah tak nak. Dekat gambar screen recording tadi, kita boleh tekan yang ni. Kita tekan stop lah. Stop warna biru Tekan stop. Okay. Nanti dia save lah. Kita akan save. Okay. Yang ni boleh letak kamera balik. Okay, dah stop kan? Dah stop. Boleh buka balik output folder tu. Yang mana yang the latest tadi. Okay, ni kot. Jadi dah siap lah video kita ya. Kita buka lah. Jadi saya tak payah tunjuk lah video yang hasil tadi. Nanti tuan-tuan boleh guna lah So, itu je dia punya apa yang nak tunjuk ni, senang je. Jadi saya ulang balik apa yang nak buka lah. Okay. Saya ulang balik. Ini folder dia. Point. Okay, kalau kita ulang balik, macam mana nak mula record Kita tekan yang start button. Lepas tu pilih dalam format factory ni. Ambil screen record. Lepas tu buka kamera ni on dan tekan button merah untuk record. Kita tunjuklah kita nak guna programming ke, nak guna apa-apa je nak tunjuk internet ke, nak tunjuk macam mana nak browse, nak search dekat Google kan. Kadang-kadang murid-murid ni dia tak tahu nak search Google macam mana. Jadi kita boleh tunjuk. Jadi apa-apa aplikasi pun tak kisah. Kamera tu tetap ada muka kita. Jadi itu yang bagusnya screen record dalam format factory ni. Okay, bila dah siap, kita tekan yang biru ni, dia stop. Lepas tu video tu siap lah, nanti bolehlah edit nak masuk video, nak masuk audio kan. Nak masuk lagu pelan-pelan sikit. Terpulang lah pada cikgu. Jadi itu je tutorialnya hari ni, senang saja Okay, saya stop presenting. Okay, kalau ada nak tanya lah, boleh tanya sekarang lah. Kalau nak tanya apa yang tak faham. Cikgu. Semua faham tak? Tak ada respon pun. Okay, kalau cikgu kat rumah nak cuba sekarang, boleh cubalah sekarang Mana tahu kan tengah nak install tu tak boleh, jadi boleh share screen dekat saya. Kan kita tengok sama-sama apa masalah dia. Jadi siapa yang guna PC, boleh search lah dekat Google tu. Cari format factory. Cik Sahul, saya nak tanya sikit. Ya. Kalau kita tengah record, katalah kita tak nak rakaman kita tu nampak kita buka tutup file itu, file ini kan. Boleh tak kita pause? Tengok button tadi, rasanya ada juga pause tu. Ada button pause, tapi dia bolehlah pause. Tapi tak apa tunjuk buka tutup pun tak ada masalah. Ataupun kita buka ready siap-siap lah tab-tab tu kat bawah. Jadi bila switch tu cantik lah. Takkanlah kita baru nak buka my computer, nak buka satu-satu kan. Jadi kita dah siap apa tab yang kita nak buka tu, kita dah ready dekat bawah lah, dekat komputer tu. Jadi bila dia switch tu, dia cantik lah. Tak ada nampak terganggu. Ataupun nanti cikgu boleh cut video ni.
nanti kita ajar advance sikit, boleh cut-cut lah, maknanya yang mana kita nak buang, kita boleh buang lah. Kalau pakai format factory ni ada kan tadi yang split screen, split tu, dia boleh edit lah video yang dah siap tu. Tapi untuk basic, kita rakam je semua pun tak apa tak ada masalah. Ada soalan lagi? Rasa senang aja, install je kan. Itu masa Puan Julia tanya saya itu nak ajar format factory, saya cakap benda ni install je terus pakai. Tapi apa Puan Julia kata mungkin ada cikgu yang nak install pun tak biasa kan. Jadi kita tunjuk je lah cara nak install. Tengah But- cuba. Tengah cuba. Okey, tengah dia cuba. tekan next je. Tapi yang dua tu jangan ambil decline. Sebab nanti dia akan install pula program lain dalam PC. Dia semua boleh cubalah sebab apa tadi Puan Julia cakap lepas habis course ni mana cikgu kena buat bahan PDP lah kan untuk buat video kan. Ya. Jadi cikgu kena hantar jadi dia punya arahan dia tu buat konten lah ikut subjek masing-masing lah. Lepas ni cikgu guna program ni screen recording dan record lah bahan PDP cikgu yang cikgu nak terangkan kepada murid buat video pendek lah dulu kalau cikgu ajar guna PowerPoint rakamlah dalam PowerPoint. Tapi kalau guna programming, coding, guna website ataupun tunjuk video semua dia boleh Lepas tu dia boleh guna mikrofon kita. Jadi maknanya kita terangkan sekali ataupun video dalam tu pun dia akan ambil lah sound dia. Jadi senang setting dia satu tempat. Kalau pakai OBS pun kalau orang yang pandai dia ada pula kan guna OBS dan sebagainya. Tapi bila nak ajar orang OBS tu dia punya setting dia boleh tahan Jadi lama-lama tak guna dia lupa balik. Kalau yang format factory ni tak ada dia sekali ajar ni insya-Allah sampai bila-bila pun akan faham lah. Dia tak lupa sebab settingnya tak ada apa-apa setting. Tekan record, tekan stop. Macam zaman video kaset dulu kan. Record, stop. Tu je. Dua button je. Ada yang tanya ada watermark. Saya rasa tak ada. Saya record sebelum ni tak ada watermark. Nanti saya cuba play satu. Okey, ini video yang tadi yang saya rekod tadi. Ini hasil dia.
Okey maknanya tak ada watermark jadi lagi senang kan. So sangat senang lah. Tapi program ni pun hari tu pelajar praktikal tu yang jumpa saya bagi assignment kat dia cari macam mana cikgu nak buat rakaman PDP yang mudah lah. Maknanya ajar, sekali ajar terus dapat. Jadi dia jumpa program ni, jadi kredit lah pada pelajar praktikal saya tu. Macam mana nak stop. Okey, dekat tab bawah tu ada gambar macam video cam. Dekat klik gambar video kamera. Lepas tu baru pilih tepi tu tekan stop warna biru. Boleh jumpa tak? Dekat tab yang kat bawah tu ada gambar macam video cam. Ada yang tulis tadi apa Cikgu Alimatun dah try download, dah try mudah rupanya. Okey, maknanya video tutorial yang kita bagi dekat YouTube dulu tak tengok tu Kalau cikgu dah tengok dekat tutorial PPD Leperak, maknanya dah lama dah boleh guna. Tak apa Hari ni pun okey lah, maknanya belajar secara langsung. Yang dah hebat kan, macam yang pakai OBS tu, boleh teruskan lah kan kalau tak suka yang simple. Tapi sebenarnya ini cepat dan ringkas. Tak payah setting apa-apa. Semua background semua tak boleh tukar lah. Itulah. Dia bila program macam ni dia ringan kalau OBS tu berdesing apa kipas CPU dia nak proses sana proses ni. Saya bukanlah tak suka OBS tapi kalau tak perlu kita tak gunalah OBS. OBS ni untuk setting yang complicated lah. Banyak benda kita nak buat. Kamera 2, 3, 4 angle kan. Nak switch screen. Barulah kita guna aplikasi canggih-canggih. Itu pun tengok pada komputer komputer tak power nanti sangkut-sangkut. Bila upload kat YouTube dia putus-putus. Tapi okey lah dah pandai OBS maknanya ini program sebelum hata pun boleh buat lah. Tak kisah pakai apa-apa pun yang penting kita boleh buat bahan PDP untuk kita bagi pada anak murid kita. Dah mahir OBS, kena gunalah tunjuklah kan kehebatannya. Saya mahir sikit-sikit semua benda, tapi sikit-sikit je, tahu-tahu je. Saya suka guna yang paling mudah. Matlamat capai. Boleh tak nak kecilkan size file? Besar ke size file yang jadi tu? Dia sebenarnya ikut kita punya screen Kalau screen kita Full HD, dia akan record Full HD. Jadi kalau seminit setengah tadi 50 meg. Jadi boleh guna program tadilah Ada program dia tu boleh ubah resolution dia. Tapi nanti gambar makin blur sikit lah. Tapi benda ni video ni kita dah buat video. Lepas tu kita upload lah dalam YouTube. Jadi bagi kat murid link YouTube je. Tak payahlah bagi video dalam Telegram. Murid-murid buka kat YouTube, kita buka channel lah buat channel, upload. Kalau pakai Loom pula, kalau Loom bila kita record screen, dia punya file tu dia boleh save kat server dia. Jadi kita boleh hantar link je kat murid, hantar video. OBS maksud dia Open Broadcasting Studio. Open Broadcast Studio maknanya studio
Penerbitan percuma, open. Free software tu. Budak kata pakai data banyak kalau bagi link YouTube. Tak adalah YouTube lagi jimat kot. Dia ikut data handphone. Kalau boleh tukarlah resolution bagi kecil sikit 360p. Kalau bagi Telegram lagi banyak. Ataupun mungkin hantar pakai WhatsApp, dia akan kecilkan sendiri kan video tu. Tapi memanglah murid-murid ni dia dah fed up, dah jemu dengan YouTube. Asyik-asyik bagi link. Jadi cikgu buat konten, cikgu direct bagi terus dalam WhatsApp. Dia pun dah jemu tengok YouTube. Sebab YouTube ni kadang-kadang beriklan tambah-tambah channel orang yang dah glamour. PPD Lebih Berak punya channel pun dah start masuk iklan. Tapi saya tak monetize pun tak ada dapat duit pun. Tapi iklan dah masuk lah. Subscribe dah lebih 1,000. Cikgu dah cuba ke? Ada masalah apa-apa? Semua okey Ini tajuk paling senang kali ni. Bengkel yang paling senang. Setengah jam je. Campur intro. Campur intro pun berapa minit Ni kursusnya 10 minit je. Sebab dia punya langkah dia sangat senang. Okey, kalau semua dah berjaya dah install dalam PC masing-masing. Jadi masa ni, jadi cikgu boleh cuba buat konten lah Buat konten, lepas tu kita boleh share lah seorang-seorang share screen masing-masing hasil video dia. Jadi bolehlah kita tengok sama-sama Okey. Maknanya semua yang ada dalam ni kena buat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Sahul. Ya. Saya nak tanya, kalau kita nak present ni dulu, nak buat bahan ni, Okey. kita kena buat apa ni, PowerPoint dulu ke? Kalau kita nak present PowerPoint, Ya. kita nak tunjuk apa kat murid? Tunjuk apa saja yang ada dekat skrin komputer tu lah yang kita tunjuk. Semua sekali dia rekod. Kalau kita type word pun boleh juga, maknanya dia akan baca word lah. Dia nampak apa yang kita buka kat PC screen. Semua yang kita nampak kat screen PC tu, semua tu dia rekod. Jadi kalau cikgu nak ajar PowerPoint tu pada murid, maknanya kita buka PowerPoint lah. Tapi kalau cikgu nak ajar benda lain, buka lah benda lain tu. Tapi kamera kita tu kekal ada je kat mana-mana. So cikgu boleh cubalah kalau saya rasa semua cikgu dah ada PowerPoint masing-masing kan. Jadi bolehlah cuba rekod sekarang macam dalam 5 minit ke ataupun 2-3 minit pun cukup lah kan. Cuba rekod, nanti share screen. Semua orang share lah, kita boleh tengok. Maknanya berhasil ke tidak. Sebab semua orang pun dah memang dah tutup kamera ni, jadi dia tak ada masalah lah bila kita buka program tu. Macam saya tadi, saya buka kamera, jadi bila nak buka program tu, kamera takkan keluar lah kalau kita tak tutup kamera dekat Google Meet. Sebab kamera ni dia boleh keluar di satu tempat je. Kalau kat Google Meet dah guna, dia tak boleh guna dekat aplikasi lain. Tapi kita off kamera dekat Google Meet, jadi kita boleh on kamera dekat aplikasi lain. Macam tu lah. Melainkan kita ada 2 kamera. Jadi kita boleh satu kat sini, satu kat sana. Gitulah kamera USB tu. Okay, cikgu-cikgu semua faham sekarang maknanya semua cikgu ni ada tugasan sekarang rakam PDP masing-masing yang pendek saja untuk saya tengok cikgu berjaya guna tak format factory ni.
screen recording. Semua Roger background belakang kita tak boleh tukar gambar lain ke? Ini dah senang kan? Dia tak adalah bagi ini software percuma jadi tak ada boleh tukar background saya rasa. Setakat ni lah, nanti kalau dia update lagi mungkin boleh. Yang automatic print screen kan. Tapi setakat ni saya rasa background tak tukar lagi lah. Tapi cikgu kecil kan lah bagi ngam-ngam besar muka je lah video tu. Jadi background belakang tak adalah ambil banyak kan. Ada siapa yang dah siap, bolehlah share screen. Tadi dah test kan, kata senang, dah test, boleh kita tengok. Siapa yang dah siap MC dah siap MC. MC buat ke tak? Cikgu Nur Hidayah. Tengah buat ke tak buat ni? Saya tengah mencuba lagi. Tengah cuba. Tengah nak buat ni. Okey. Cikgu Amiruddin, hari tu yang rakam semua upload kat YouTube tu pakai apa Tapi saya rasa yang dulu banyak guna tu lah, apa, PowerPoint punya recording kan. Kalau pakai Apple boleh guna Keynote. Keynote pun boleh juga screen recording. Boleh pakai handphone lain dari kamera kedua, ketiga. Boleh kamera live kalau pakai Keynote Apple lah. Maknanya masa kita tunjuk PowerPoint tu, kita boleh cakap terus dalam PowerPoint tu dengan video itu. Maknanya bukan record lah. Kita present PowerPoint, muka kita ada dalam tu. Tak payah record in advance. Masa kita tunjuk tu terus muka kita ada dalam Keynote. Itu kalau pakai Apple lah. Microsoft Windows tak ada lagi. Belum lawan lagi lah. Tunggu siapa yang dah guna Apple, presentation terus keluar muka pakai live video. Dia pakai app bagi free. Yang tadi tu nak cuba share screen tu, boleh buka video tu dulu, lepas tu pause baru share screen.
Tak dengar pula apa pasal Dan ni masa share kenapa tak keluar suara Dekat komputer sendiri dengar suaranya. Dekat komputer saya dengar suara. Dia okey tak apa. Kalau kat komputer sendiri dengar okey lah tu. Dia kena share dekat YouTube dulu baru boleh dengar. Ini. Kena share kat YouTube dulu baru boleh dengar. Yang tadi masa saya share video tadi pun tak ada suara tak? Yang saya record tadi. Tadi saya share dengar je kan. Jadi masa ni apa yang di share tu yang tak keluar. Saya tak dengar suara Tak dengar. Suara video tak dengar. Masa presenting tu ada kena tanda something kot. Dia Google Meet ni lah satu dia kadang-kadang present tak keluar bunyi. Tapi kalau cikgu dengar okey dah okey lah tu. Tapi saya share tadi semua orang dengar kan. Ini makna ilmu Google Meet tak habis tak boleh belajar. Kenapa main video dekat komputer orang lain tak dengar. Tapi cikgu punya tu jadilah Jadi boleh share lah dalam grup Telegram ke kan. Bagi kawan-kawan tengok. Kalau sebab share dalam ni dia tak jadi, tak apa. Sebab nak upload kat YouTube kita baru kita nak tengok jadi kerja 2 kali kan. Tak done pula nak tengok Ataupun boleh cuba share dekat Google Drive kot. Kamera tak keluar sebab Puan Julia tengah on kamera kat Gmeet. Kamera kat Gmeet ni kena tutup dulu. Baru boleh record yang dekat Format Factory tu. Tadi kan saya dah beritahu kamera ni tak boleh on di 2 tempat. Tu presenter susah sikit kerja dia. Dia nak keluarkan video kat sini, kat sana. Jadi cikgu yang dah siap tadi boleh upload video tu ke dalam Google Drive. Lepas tu nanti share tab boleh main kot video tu dalam daripada Google Drive. Boleh tak? Cubalah. Saya pun tak test lagi.
Assalamualaikum, Encik Saul. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah, bila kita dah main, kita dah rakam kan? Kita mainkan balik, kita tengok ada screen record tu dia kacau kita punya screen Masa kita rakam tu kita boleh hilangkan ke screen record tu? Dia kotak yang mana? Yang kecil, yang kotak yang ada kamera, ada apa untuk kita record tu kan, kita nak stop tu. Cuba tekan button yang turunkan ke bawah tu lah. Oh, maksudnya kita boleh hilangkan benda tu masa kita rakam Dia bagi tinggalkan ke kamera dia. Oh, okey. Terima kasih. Tadi saya punya tadi dia automatik hilang kan. Okey. Rakam. Jadi kita boleh tunjuk kat murid apa kalau PowerPoint. Cikgu boleh dengar suara dalam video tu? Buka PowerPoint. Ambil satu slide. Kita ceritalah ya. Kat slide ni kalau kita nak besarkan yang video ni bolehlah pindah-pindah Kita buat slideshow. Okey. Nah, kita terangkanlah pada murid kan. Boleh dengar tak saya share tab tadi?
Okey, saya tunjuk lagi sikit dekat screen record ni. Setting dia, kalau kita tengok setting, jadi dia ada hotkey untuk on kamera tekan F5, lepas tu F5 lagi dia akan offkan kamera. Untuk start rakam tekan function 6. Lepas tu untuk pause function 7. Untuk stop rakam function 8 yang keyboard dekat atas tu. Jadi walaupun kita dah turunkan dia ke bawah ni macam ni, tapi lepas tu kita nak start rakam, kita tekan F6. Nak pause F7. Sambung balik F7 balik. Habis tu stop F8. Jadi dia tak ganggu macam tadi Puan Julia kata kan, kalau tengah rakam tu nak pause dulu, jadi boleh tekan shortcut key tu F7 tu. Jadi kita boleh pause lah sementara tengah rakam tu Dan window dia pun tak payahlah kita naikkan ke atas, turunkan ke bawah kan, nampak macam tak pro kan. Tekan je shortcut key tu. F5 nak on kamera, F5 dia off balik kamera. Lepas tu F6 untuk mulakan rakaman, F7 untuk pause, F8 untuk berhentikan rakaman. Guna shortcut key je lah. So nampaklah pro sikit, tak nampak dia punya tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu akan terangkan tentang definisi kepercayaan. Dengar tak video ni? Kepercayaan ni menurut Gender 2006, kepercayaan bermaksud asal, sikap, sistem, konsep, teori pribadi dan juga perspektif tentang sesuatu. Kunihan dalam pericikan asas yang dibina secara sederhana bagi memberi panduan kepada seseorang berfikir, bertindak dan membuat pilihan, persepsi, pertimbangan dan keputusan terhadap sesuatu perkara.
So kita boleh dengar video tu. Maksudnya okey lah solution dia kita share dalam My Drive. Kita boleh buka. Nanti kalau cikgu buat Google Meet present video tak mau jadi, bolehlah guna kaedah ni untuk standby. So, dah dalam Google Drive tu dah ada berapa video dah tu? 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar satu lagi. Cikgu Sofia punya tu panjang 5 minit videonya. So maknanya kita tunggulah semua peserta siapkan kerja masing-masing. Kalau ini tolak saya 25 lah kot 5 peserta. Video terbaik nanti ada hadiah ke? Ada hadiah. Oh, ada hadiah Oh, okey. Okey, ada lagi tak yang jumpa masalah ke? Saya rasa tak ada masalah Senang aja semua ni. Yang tak pandai ICT sangat pun okey lah. Janji tahu guna komputer dia boleh buat lah. Jadi ni kita boleh juga untuk maknanya kalau kadang-kadang Google Meet tu orang lain kan record jadi kita tak ada salinan. Jadi kita boleh guna screen recording ni kita record je lah Google Meet tu. Nanti terus boleh simpan dalam file kita. Jadi kita pun bolehlah merakam juga Google Meet walaupun bukan kita sebagai admin. Kadang-kadang orang buat tuition online kan, buat Webex lah. Jadi kalau kita tak dah nak dengar ataupun benda tu detail yang perlukan kita dengar banyak kali, jadi kita record lah, screen record benda tu. Lepas tu kita boleh pergi makan koci dulu. Kemudian baru tengok. Screen record ni banyaklah faedahnya Selain daripada PDP, boleh juga guna untuk record bahan orang lain lah. Yang live kan, kadang-kadang dia live, lepas tu dia tak ulang dah. Jadi kita record lah. Terutama macam anak saya lah, dia untuk tuition kan. Tuition, dia playback tu ada dalam tempoh seminggu. Bila dah habis seminggu, dia tak boleh buka balik. Jadi dia minggu ni dia record lah dulu yang mana dia tak dan tengok tu boleh tengok kemudian. Tapi cumanya benda ni macam plagiat lah bila kita record screen orang punya, kita tak boleh edar lah tak boleh lah pula kita upload kat YouTube lah Kalau kita record orang punya untuk simpanan sendiri sajalah. Kalau pergi upload balik kat tu orang buat peniaga macam tuition tu orang buat peniaga, kita pergi upload balik. 2 iaitu tajuk pasaran. Objektif pembelajaran yang perlu kamu capai hari ini, yang pertama ialah maksud permintaan, kedua ialah hukum permintaan, tiga ialah permintaan individu dan pembentukan telur, permintaan pasaran serta pembentukan. Apa itu permintaan? Permintaan ialah keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli
Kamera boleh tutup tapi tak syok lah kan. Cikgu mesti lah tunjuk muka sendiri. Tapi itulah nak tutup kamera tekan F5 tadi. menjawab soalan di dalam kertas 1 bahagian A, iaitu karangan berhalasan resume. Seperti yang kita tahu, kertas 1 pada bahagian A mempunyai 30 markah. Right. Ada sebenarnya dalam resume tersebut, maksudnya item-item yang perlu Okey, dia suara saya sekali pun masuk kan. Sebab apa suara saya sekali pun masuk masa cikgu buat video? Sebab masa kita tekan screen recording tu, kita ambil use microphone dan use capture sound. Okey, saya tunjuk sekejap ya. Okey, sebenarnya dekat setting screen record ni, saya ada buka kamera, tutup kamera, pause tadi, F5, F6, F7, F8. Lepas tu ada tanda ni kan, use microphone dan use capture sound. So tadi kalau file yang kita nak buka tu tak ada bunyi, kita nak keluarkan suara cikgu je, jadi jangan tanda yang ni lah, terpadam use capture sound ni. So tadi tu dia bunyi dari double sebab dalam Google Meet tu saya cakap. Jadi bila saya cakap tu dia akan masuk juga dalam rakaman cikgu tadi, record tadi. Itu sebab dia bergema-gema lah, memantul-mantul, banyak sangat suara mikrofon pun masuk, suara daripada Google Meet pun masuk. Jadi kalau kita tak nak suara daripada komputer, maknanya dalam presentation tu tak ada video, tak ada apa. Jadi kita tak perlu tanda capture sound ni lah, kita tanda mikrofon je. Jadi suara kita je yang akan keluar. Tapi sebab tadi tu ada Google Meet kan, kalau cikgu buat video, masa tu tak ada Google Meet, jadi tak apalah tanda right dua-dua ni. Okey ya. So dia walaupun setting dia sikit kan, tapi dia akan memberi kesan satu tanda right tu pun jadi macam tu. Tapi tak apa, kita eksperimen benda ni, jadi kita faham banyak sikit jadi cikgu tahulah apa maksud tanda kotak tu. Apa capture sound tu maknanya daripada sistem komputer. Apa saja kat komputer bunyi, dia rakam. Dia screen record. Jadi dia record semua dengan bunyi-bunyi komputer lah. Kalau ada Telegram punya ting-tong tu pun akan keluar sekali lah. Terakam juga. Jadi bila cikgu nak record PDP, jangan lupalah offkan Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Tidak nanti dia masuk. Itu tak apa saya takut nanti pop-up Telegram kawan tengah mengutuk kan, keluar kat skrin. Dah terakam pula, semua orang tengok Nampak pula kenalan-kenalan kita dalam Telegram tu, dia akan keluar dekat skrin. Terus menjaga. Jadi sebelum kita mula-mula proses merakam semua ni, kita tutuplah semua yang setting-setting tu. Macam tu lah. Tengah nak tanya ke tengah bergaduh kat rumah. Tak dengar.
Okay, ada soalan lain tak? Ataupun soalan yang lain terus lah yang tak ada kena-mengena dengan format factory ni pun tak apa juga mana tahu ada soalan bolehlah kita bincang. Format factory boleh cut video tak Cik Sahul? Okay. Edit video. Kalau ikutkan menu tadi tu nampak macam banyak yang dia boleh buat lah. Tapi saya tak test lah. Sebab dekat format factory ni dia datang 2 apps Satu format factory yang besar, dia keseluruhan lah. Satu lagi dia screen record tu dia macam ikon kecil asing Jadi kalau saya share screen sekejap Okay, kalau kita tengok dalam format factory ni dia ada banyak ikon ni banyak ikon MP4 maknanya kita tukar lepas tu boleh tukar setting nak size limit, nak jadikan file tu kecil besar, semua ada kat sini lah. Ada boleh terbalikkan kamera pun boleh terbalikkan gambar kadang-kadang kita rakam gambar terbalik jadi boleh setting kat sini lah. Tapi ni saya pun tak boleh explore kena cubalah boleh jadi MKV. Okay. MKV ni filenya lagi kecil lah. GIF tu tahu kan grafik yang gambar pegun dia susun banyak-banyak jadi nampak macam video tapi tak ada suara lah. Itu GIF. Itu video joiner. Maksudnya kita boleh gabungkan video lah. 2-3 video kita boleh gabung nanti dia jadikan satu file. Okay. Lepas tu splitter ni maksudnya dia akan pecah kita letak video betul nanti kita boleh kerat dia. Lebih kurang macam crop. Lepas tu boleh letak logo ni logo ni. Export frame ni maknanya daripada video jadikan gambar. Boleh ambil tertentu. Lepas tu format player ni maknanya main video lah main balik video-video yang kita dah rakam. Video downloader ni mungkin dia boleh download daripada YouTube kot ataupun apa lah, saya tak pasti lah. Cuba letak URL tengok dia boleh download tak. Kalau boleh jadilah Sebab dulu nak download YouTube susah tapi yang ni saya tak cuba. Kena cubalah masing-masing. Tapi tanya kemudian lah kot. Saya kaji dulu kan. Sebab yang ni saya tak guna. So, tapi macam tu lah Jadi format factory ni banyak lah dia punya aplikasi yang mengikut dia tu. Cuma yang hari ni kita tunjuk screen record je. Tapi bila dah jadi video tu kita boleh proses lah Boleh proses jadi nak cut ke nak apa, tapi tu kena mahir sikit lah saya rasa. Kena cuba sebab saya tak guna aplikasi tu. Sebab saya guna Apple, saya guna iMovie dia untuk edit-edit sikit-sikit ni. Sekejap. Okay, tak berapa sihat tu. Kenapa tak boleh guna button shortcut? Betul ke tak boleh guna? Macam mana tahu tak boleh guna? Dah buka ke dia punya
tu screen record tu, menu screen record tu. Kalau dah buka menu screen record tu, sepatutnya boleh lah tekan shortcut tu. Dah try Encik Syahul tapi tak boleh lah. Sekejap saya try sekali lagi, saya punya saya minimize, saya tengok. Boleh je, saya punya boleh. Saya tekan je F6, dia terus start record screen. Bila F8 dia stop. Maknanya boleh lah. Cuba tuan-tuan share window, kita tengok kenapa dia tak mahu ke. Cuba share window, buka dia punya apps tu. Kita tengok dia punya interface tu macam mana tulisnya. Cikgu Fatinul Ihsan. Share screen. Dah cuba dah, tak boleh juga. Cikgu Fatinul Ihsan. Dah cuba tak boleh juga Encik Syahul. Cuba share screen. Masa nak cuba tu macam mana rupanya. Semua orang tak boleh kan. Penceramah hanya boleh macam mana. Cuba share screen tuan-tuan, saya tengok. Share your entire screen. Okey, kecilkan Meet. Bagi nampak desktop je. Yang Google Meet ni rendahkan dulu. Pening, tengok dia banyak-banyak. Dia jangan pangkah. Kecil. Okey. Tu jangan pangkah, tu kecil kan. Screen record tu kecil kan. Stop dulu. Sekejap Maknanya yang screen record tu jangan pangkah. Yang screen record tu letakkan ke bawah je. Tak pangkal pun tidak Saya cuba share lagi. Saya share screen lah ya? Share entire screen. Okey, kecilkan Google Meet. Okey. Macam tu? Jadi tak? Okey. Okey. Biar macam ni. Cuba tekan F5. F5. Saya dah tekan. Tak ada apa-apa keluar. F6.
Nah, dia keluar tu. Dia keluar pangkah-pangkah tu ya. Dia keluar Maknanya dekat suara. itu maknanya keyboard lah. Keyboard lain. Keyboard punya shortcut tu dia jadi menu lain. Hmm. So kalau macam tu tekan gambar setting tu. Setting. Okey. Dekat shortcut tu tukar. F6 tu ambil lain. Macam mana? Klik dalam tu boleh tak? Klik dalam F6 tu. Klik. Tak Lepas tu boleh. tekan huruf Q ke, boleh tak? Tak mahu lah. Bukan padam, tekan je huruf dalam kotak tu. Tak boleh. Tak boleh. Saya letak cursor kat situ, tak mahu pun. Saya tengok saya punya. Kena tekan function dulu betul tu. Dekat keyboard laptop tu dia kena tekan FN FN. Baru dia FN baru tekan F6. Oh, FN F6. Yang ni tutup dulu. Saya try dah. Sini kan? Cuba FN serentak dengan F6. F6. Jadi tak? Tak jadi pun. Keluar yang sama juga. Keluar yang sama juga F5 tadi on camera kan? On off camera. Tak jadi. Dia sekarang ni sebab shortcut keyboard tu. Tak jadi. Tak tahu dekat keyboard tu ada button apa lagi. Okey, boleh dah Cik Sahul. Kena tekan tekan FN. Tekan FN sekali je ke macam mana? Tekan FN dengan F5 tu serentak. Tak tahu kat mana. Ke kenakan control bukan Tekan button control. Dekat keyboard tu dia ada FN tu kat mana button dia? Kalau laptop button dekat bawah, control. Dekat bawah. Window. Dekat sebelah window, kat sebelah control. Cubalah cuba tekan. Cikgu tu dah mahu kan? Dia sebab tu apa? Driver keyboard tu driver keyboard tu. Dia dah ambil alih button tu. Dia tak boleh ubah pula tu setting tu. Kalau boleh ubah kan senang. Boleh. Boleh je Cikgu Julia, kalau tak boleh yang function tu, patutnya dekat menu tu, macam nanti saya tunjuk saya punya Saya tunjuk saya punya screen. Okey, kalau saya punya setting ni, dekat dalam ni, saya klik keyboard dekat F6 ni, saya tekan macam J. Dia jadi J. Tukar J, K, L macam tu. Jadi shortcutnya tukar lah. Tapi keyboard saya tak biarlah, saya biar je lah. F6, F7, F8. Cuba Cikgu Julia buat macam tu. Klik kat dalam tu, lepas tu tekan huruf yang kita nak. Boleh tak? Nak pangkah format factory pun dah tak boleh. Daripada bawah tu klik kanan, boleh tak close? Close window dekat gambar dia. Kadang-kadang laptop ni dia berat-berat dia dah tu. Terus select terus. Okey, jadi macam mana? Yang lain ada soalan lain? Assignment ni maknanya semua orang buat lah letak dalam, kalau yang tadi tu ada banyak suara masuk, buat lain lah. Nanti upload dalam Google Drive tu. Maknanya bolehlah diadili oleh saya ke ataupun peringkat takbir sekolah lah kan.
hang terus kot. Cikgu Julia punya laptop hang. Terus keluar daripada Google Meet. Okay, cikgu yang lain semua okey Cikgu Arifin dah boleh rekod dah? Tak ada masalah? Boleh, tapi ada gemar gangguan, banyak gangguan. Yelah. Dia kalau pakai laptop, yang baiknya pakai headset lah Tapi laptop tak boleh kot sebab dia punya output tu satu kan. Bila kita rakam guna handphone, guna laptop, satu masalahnya mikrofon dia tu jenis dia pick up semua semua bunyi. So kalau nak selesaikan masalah tu, cikgu kena beli USB sound card. USB sound card nanti dia cucuk kat USB. Nanti dekat barang tu ada dua lubang tu. Satu mikrofon, satu speaker. Jadi boleh cucuk headset lah. Baru rakaman suara tu sedap sikit. Tak adalah dia pick up jauh sangat sampai kereta lalu lalang pun dia dengar. Cikgu Julia punya suara dah tak dengar. Speaker dia dah mute kot Tekan balik lah kot function F5 tu. Okay, dekat laptop tu memang macam tu Dekat laptop tu dia sebab laptop ni apa space dia sikit. Jadi function button dekat keyboard tu dia berkongsi berkongsi fungsi. Macam tu lah. Kalau format factory tak boleh pangkal tak apa nanti restart balik nanti dia okey lah komputer ni window dia macam tu lah. Kadang-kadang problem. Okey, jadi saya rasa slot saya ni dah settle lah Saya dah ajar semua. Maknanya cikgu dah faham. Okey, kalau FN yang 6 tu tak boleh guna macam saya sebut tadi. Cikgu boleh tekan dekat setting tu, dekat ruangan tu, replace dengan huruf lain. Gantikan dengan huruf lain lah macam JKL macam saya tunjuk tadi contoh tu. Sebab keyboard cikgu satu key dekat atas tu dia kongsi dua function. Dia special keyboard lah. Jadi laptop mungkin kena tekan FN dan F6. FN plus F6 lah kot. Okay, tugasan cikgu-cikgu nak hantar kat mana Tadi dah share tadi kan? Google Drive tadi. Ini siapa yang buat tadi? Cikgu Rahayu buat kot. Kan? Okay, dah saya punya slot ni dah habis Cikgu Julia. Okey, saya rasa cikgu dah pandai kot Sebab dia simple je tapi alhamdulillah lah sebab apa sebelum ni saya rasa cikgu tak tahu ada setengah mungkin tak tahu pun adanya apa ni software yang mudah untuk kita guna untuk rakam skrin kan jadi saya rasa at least kita dapatlah sesuatu petang ni saya rasa mungkin boleh kot kita akhiri bengkel petang ni. Tak apalah kita habis cepat senang nanti cikgu dia beri tempoh
seminggu kan Ayu untuk hantar bahan rakaman PDP. Ataupun Ayu nak cakap sikit? Terangkan sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Cik Syahul ya atas tunjuk ajar untuk format factory kepada cikgu ataupun peserta bengkel petani. Okey, untuk tugasan nanti saya akan maklumkan lebih detail dalam grup Telegram. Cumanya cikgu akan guna link Google Drive yang saya bagi tadi, dan jika Cik Syahul nak tengok juga pun boleh gunakan link tu untuk boleh nak menilai ke hasil kerja cikgu. Kalau nak bagi penilaian pun boleh. Maksudnya kalau Cik Syahwar ada kata macam okey saya rasa cikgu ni lagi bagus ke apa, boleh je ke sama ada maklum pada PK1 ataupun mana-mana satu pun boleh, sebab kita bagi tempoh seminggu tugasan tu, dan ada masa lah ya, bermula daripada hari ni sampai kita bagi next week lah. Okey, insyaAllah ada masa untuk semua cikgu buat rakaman recording tu. Itu sajalah. Okey, Hidayah, bolehlah kita teruskan. Okey, cikgu, terima kasih kepada Cik Syahul Hamid dan Abdul Muttalib atas sesi ceramah dan tunjuk ajar yang diberikan tadi. Penuh ya dengan ilmu-ilmu baru yang boleh dimanfaatkan oleh para cikgu semua. Okey, hadirin sekalian, nampaknya majlis kita pun dah sampai ke penghujungnya. Syabas diucapkan kepada semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang bengkel ini diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi pada majlis ilmu hari ini. Sebelum bersurai, saya mewakili jawatan kuasa merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta bengkel Format Factory dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran bengkel ini berjalan dengan jayanya ya. Majlis juga tidak lupa untuk menzahirkan rasa bangga dan sejuta kalungan terima kasih serta sekalung budi kepada penceramah jemputan dari PPD Hili Perak iaitu Encik Syahul Hamid bin Abdul Muttalib. Dengan usaha semua pihak bagi mewujudkan bengkel seperti ini, semoga pengetahuan cikgu-cikgu dalam bidang ICT semakin bertambah dan meluas. Dengan adanya pengetahuan serta pengalaman dalam bidang ICT, diharapkan semua para pendidik akan bertambah cemerlang dan lebih berkualiti ya untuk kemajuan sistem pendidikan di Malaysia. Okey, mohon maaf dari saya andai ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah. Yang kekurangan itu adalah kelemahan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cik Syahul. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sahul. Okey. Terima kasih.